Amma ba'd. InsyaAllah pagi ini kita dengar beberapa buah hadis mengenai kelebihan mengingati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaAllah. An Sa'din radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala aya'jizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alfa hasanatin fasa'alahu sa'ilun min julasa'ihi kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanatin qala yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanatin wa tuhattu anhu alfu khati'atin. Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu berkata bahawa kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah sesiapa daripada kamu yang tidak mampu mendapatkan 1000 pahala setiap hari? Salah seorang daripada orang-orang yang duduk di situ bertanya, bagaimana seseorang itu boleh mendapat 1000 pahala? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucaplah subhanallah 100 kali, maka akan dituliskan 1000 pahala dan diampunkan 1000 dosa. Sayyidina Sa'ad berkata bahawa kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bersabda, adakah sesiapa daripada kamu yang tidak mampu mendapatkan 1000 pahala setiap hari? Salah seorang daripada orang-orang yang duduk situ bertanya, bagaimana seseorang itu boleh mendapatkan 1000 pahala? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucaplah subhanallah 100 kali, maka akan ditulis 1000 pahala dan diampunkan 1000 dosa. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbiha wa tahlila wa tahmida yan'atif hawla al-arsh lahunna dawiyun kadawiyil nahl tudhakkiru bisahibiha amma yuhibbu ahadukum an yakuna lahu aw la yazalu lahu man yuzakkiru bihi. Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara kalimah-kalimah yang kamu boleh gunakan untuk mengagungkan Allah ialah subhanallah, la ilaha illallah dan alhamdulillah. Kalimah-kalimah ini mengelilingi arasy dan deruannya seumpama deruan lebah. Begitulah kalimah ini akan menyebut-nyebut nama penyebutnya di sisi Allah. Adakah kamu tidak ingin ada yang selalu menyebut nama kamu di sisi Allah? Sayyidina Nu'man bin Bashir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara kalimah-kalimah yang kamu boleh gunakan untuk mengagungkan Allah ialah subhanallah, la ilaha illallah dan alhamdulillah. Kalimah-kalimah ini akan mengelilingi arasy dan deruannya seumpama deruan lebah. Begitulah kalimah-kalimah ini akan menyebut nama-nama penyebutnya di sisi Allah. Adakah kamu tidak ingin ada yang selalu menyebut nama kamu di sisi Allah? An Nusairata radhiyallahu anha qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikunna bitasbihi wat tahlili wat taqdisi wa'qidna wa'qidna bil anamili fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun wala taghfulna fatansayna ar-rahmah. Sayyidatina Usairah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, ambil beratlah untuk mengucapkan tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah dan taqdis, subhanal malikil quddus, dan hitunglah ucapan-ucapan itu dengan jari-jari kamu. Ini adalah kerana jari-jari kamu akan ditanya untuk amalan apakah ia telah digunakan, dan ia akan diberi kemampuan bercakap untuk menjawab pertanyaan itu. Dan janganlah lalai daripada mengingati Allah. Jika demikian kamu akan terhindar dari rahmat Allah. Sayyidatina Usairah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami,
ambil beratlah untuk mengucapkan tasbih, yakni subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, dan juga taqdis, iaitu subhanallah, subhanal malikil quddus. Dan hitunglah ucapan-ucapan itu dengan jari-jari kamu. Ini adalah kerana jari-jari itu akan ditanya untuk amalan apakah ia telah digunakan, dan ia akan diberi kemampuan bercakap untuk menjawab pertanyaan itu. Dan janganlah lalai daripada mengasihi Allah, jika demikian kamu akan terhindar dari rahmat Allah. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, maka satu pohon kurma akan ditanam untuknya dalam syurga. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, maka satu pohon kurma akan ditanam untuknya di dalam syurga. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kalami afdal, qala mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi subhanallahi wa bihamdihi. Sayyidina Abu Dzar meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya, apakah ucapan yang paling afdal? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ucapan yang paling afdal ialah ucapan yang Allah Subhanahu wa taala telah pilih untuk para malaikat dan hamba-hambanya, yakni subhanallahi wa bihamdihi. Sayyidina Abu Dzar meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya, apakah ucapan yang paling afdal? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ucapan yang paling afdal ialah ucapan yang Allah Subhanahu wa taala telah pilih untuk para malaikat dan hamba-hambanya, yakni subhanallahi wa bihamdihi. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah? Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi ahabbil kalami ila Allah. Wa qala inna ahabbal kalami ila Allah subhanallahi wa bihamdihi. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah patut aku memberitahu kamu ucapan yang paling dikasihi oleh Allah? Saya menjawab, ya Rasulullah, beritahulah saya ucapan yang paling dikasihi oleh Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ucapan yang paling dikasihi oleh Allah ialah subhanallahi wa bihamdihi. Dalam riwayat yang lain, ucapan yang paling dikasihi oleh Allah ialah subhana rabbi wa bihamdihi. Sayyidina Abu Dzar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah patut aku memberitahu kamu ucapan yang paling dikasihi oleh Allah? Saya menjawab, ya Rasulullah, beritahulah saya ucapan yang paling dikasihi oleh Allah. Baginda bersabda, sesungguhnya ucapan yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah subhanallahi wa bihamdihi. Dalam riwayat yang lain, ucapan yang paling dikasihi oleh Allah ialah subhana rabbi wa bihamdihi. Alhamdulillah, kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai kelebihan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat amal yang sampaikan, insya-Allah. Subhanallah bihamdihi.